Pakaian tradisional kaum Indonesia. Apa itu pakaian tradisional? Pakaian tradisional adalah istilah untuk menggambarkan baju dan seluar yang dipakai semasa perayaan mengikut kaum-kaum tertentu. Oleh kerana komuniti utama Malaysia adalah Melayu, Cina dan India, masing-masing mempunyai pakaian tradisional yang tersendiri. Mari kita kenali baju tradisional dari setiap kaum. Pakaian tradisional Melayu. Terdapat banyak jenis-jenis pakaian tradisional Melayu, contohnya baju kurung, baju Melayu, baju teluk belanga dan baju kebaya. Baju kurung. Baju kurung ialah pakaian labuh penuh longgar, terdiri daripada blus dan skirt. Ia diterjemahkan secara longgar sebagai pakaian tertutup. Sejarah baju kurung. Baju kurung ialah pakaian tradisional yang berasal dari Melaka, Malaysia dan dipakai secara tradisi oleh wanita di Brunei, Indonesia, Singapura dan selatan Thailand. Pakaian tradisional jenis ini ialah pakaian kebangsaan Brunei dan Malaysia. Di Indonesia, ia juga merupakan salah satu pakaian serantau yang paling banyak dilihat di Pulau Sumatera, di mana ramai wanita etnik Melayu dan Minangkabau memakainya. Baju Melayu. Sejarah baju Melayu. Baju Melayu ialah pakaian tradisional dan kebangsaan lelaki Melayu. Baju Melayu terbagi kepada dua bahagian, iaitu baju kemeja lengan panjang dan seluar panjang serta dilengkapi dengan samping dan songkok. Baju Melayu terdapat dua jenis garisan leher, iaitu teluk belanga dan cekak musang. Baju Melayu biasanya dipakai sebagai pakaian harian, terutama sekali untuk bersembahyang, ke pejabat, majlis formal dan sebagai pakaian adat. Baju Melayu juga merupakan pakaian rasmi Malaysia. Baju teluk belanga. Sejarah baju teluk belanga. Baju ini mula diperkenalkan di Teluk Belanga, Singapura dan tersebar luas sebagai ciri khas Johor, khususnya pada abad ke-19. Ia juga dikatakan sejenis pakaian lelaki yang dikatakan telah direka oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1866 untuk meraihkan perpindahan ibu negeri Johor dari Teluk Belanga di Singapura ke Johor Bahru. Walau bagaimanapun, istilah ini akhirnya menjadi ciri khas masyarakat Melayu hingga disebut selengkapnya baju Melayu. Baju kebaya. Sejarah baju kebaya. Baju kebaya biasanya dipakai oleh wanita Melayu dan Indonesia. Pakaian tradisional baju kebaya ini dikatakan berasal daripada kaum Cina yang datang ke tanah Melayu suatu ketika dahulu. Lama-kelamaan, baju kebaya diterima oleh masyarakat tempatan di Kepulauan Melayu. Di Pulau Jawa, baju kebaya adalah dipakai oleh golongan-golongan bangsawan dan kerabat-kerabat pemerintah. Seterusnya, baju kebaya kemudiannya dijadikan pakaian rasmi pada zaman penjajahan Belanda. Wanita-wanita Eropah memakai baju kebaya sehingga kini dan mengubah suainya kepada fashion mengikut peredaran masa. Pakaian tradisional kaum Cina. Terdapat pelbagai jenis pakaian tradisional kaum Cina, antaranya ialah jubah labu, samfu, changshan, cheongsam dan hanfu. Jubah labu.
Pakaian jubah labu merupakan baju tradisional yang biasanya dipakai oleh lelaki bangsa Cina semasa Tahun Baru Cina. Pakaian jubah labu ini dihasilkan dari fabrik sutera dan broket berwarna terang. Ia juga dihiasi dengan benang emas dan perak. Selalunya, warna merah menjadi pilihan warna bagi si pemakai jubah labu ini. Jika anda gemar menonton drama Cina yang klasik, pasti anda sering melihat jubah yang digayakan oleh mereka. Seterusnya ialah samfu. Samfu membawa maksud baju dan seluar. Dalam dialek Kantonis, ia merupakan pakaian harian wanita berketurunan Cina selain dari Cheongsam. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang, lombong atau di rumah. Samfu diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau berbunga halus. Samfu turut dipakai oleh lelaki berketurunan Cina tetapi mempunyai sedikit perbezaan dengan samfu yang dipakai oleh wanita Cina. Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkolor tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti seluar baju Melayu. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Pakaian tradisional ini jarang sekali dipakai oleh lelaki berketurunan Cina di Malaysia. Pakaian tradisional yang ketiga pula ialah Changsan. Changsan adalah sejenis pakaian tradisional Cina yang dikatakan berbaju seperti Cheongsam juga. Changsan selalunya dipakai oleh kaum lelaki khususnya. Ia berasal dari Piying Changsan pada zaman dahulu. Pakaian tradisional Cina ini boleh dipakai untuk menghadiri majlis rasmi dan beberapa acara yang sesuai. Ia juga dikatakan pakaian yang selalu digunakan oleh golongan kelas atasan. Tahukah anda baju Changsan pernah menjadi baju yang wajib dipakai oleh lelaki pada abad ke-17? Hukuman sanksi dikenakan jika mereka tidak memakai, namun ia akhirnya dilupakan selepas kejatuhan dinasti Qing. Pakaian tradisional yang seterusnya pula adalah Cheongsam. Cheongsam sering dipakai dalam majlis yang bersesuaian mengikut peredaran zaman seperti majlis perkahwinan dan Tahun Baru Cina. Terdapat banyak jenis Cheongsam, namun asalnya pakaian tradisional Cina ini berlapis-lapis, penuh sulaman, benang emas dan sutera. Tahukah anda, Cheongsam sebenarnya labu tetapi lama-kelamaan ia disingkatkan sehingga ke paras lutut. Ciri-cirinya yang sendat, ketat di pinggang dan mempunyai belahan kiri dan kanan dikekalkan. Pakaian tradisional Cina ini mempunyai leher tinggi dan butang di bahu. Kain sutera, satin dan kain jenis lembut selalu digunakan untuk membuat Cheongsam. Pakaian tradisional kaum Cina yang terakhir adalah Hanfu. Istilah Hanfu berasal dari kaum Han yang mula memakai pakaian ini. Yifu bermaksud baju dalam bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Lengannya kembang dan leher mempunyai kola yang selesa. Pakaian Hanfu ini juga menjadi pilihan ramai kaum untuk mencuba kerana ia amat sopan sekali. Malah ia turut direka secara moden. Pakaian tradisional kaum India. Jenis-jenis pakaian tradisional kaum India adalah dhoti, kurta, sari dan juga salwar kamis. Pakaian tradisional kaum India yang pertama adalah dhoti. Dhoti merupakan pakaian untuk kaum lelaki. Pakaian ini diperbuat daripada kain yang berwarna putih. Kebanyakan dhoti hanya boleh dilihat di hari perkahwinan sahaja kerana generasi muda hari ini tidak berminat dengan pakaian tersebut. Dhoti diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Kain tersebut dililit di bahagian pinggang dan diikat pada celah peha dan kemudian disangkutkan pada bahu. Kemudian, kain tersebut dihiasi dengan manik-manik kecil supaya kelihatan menarik. Ada juga dhoti yang berwarna kuning pudar atau kuning susu.
Pakaian ini banyak dipakai oleh golongan ceti. Selain itu, pakaian tradisional kaum India yang kedua pula ialah kurta. Kurta merupakan pakaian tradisional bagi lelaki kaum India. Kurta merupakan kemeja panjang yang sampai ke lutut yang diperbuat daripada kain kapas atau lime dan sutera. Kurta selalunya dipadankan dengan salwar longgar atau salwar churida. Kurta selalunya dipakai ke majlis-majlis rasmi seperti perkahwinan. Kurta juga boleh dipakai dengan dhoti. Seterusnya adalah sari. Sari merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian dan turut dipakai pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukuran semeter hingga 2 meter lebar dan panjangnya pula antara 5 hingga 15 meter mengikut saiz pemakai. Kebanyakan kain sari adalah jarang dan lembut. Sebelum memakai sari, si pemakai perlu memakai anak baju yang ketat dan singkat. Kemudian, sari dililit dari pinggang dan diselempang pada bahu kiri. Lilitan pinggang sebanyak 3 hingga 5 kali untuk menguatkan lilitan supaya tidak terurai. Pakaian tradisional kaum India yang terakhir pula ialah salwar kamis. Salwar kamis atau dikenali sebagai baju Punjabi merupakan pakaian tradisional yang popular dalam kalangan wanita di utara India. Pakaian ini terdiri daripada blaus panjang yang dipadankan dengan seluar panjang yang longgar atas tetapi semakin mengecil di bawah kakinya. Wanita India juga gemar memakai dupatta di bahu mereka ketika memakai salwar kamis.